Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Pada video yang lalu saya telah menyatakan satu contoh bagaimana khilaf berlaku di zaman Nabi. Iaitu dua kelompok sahabat berbeza dalam memahami sabda Nabi, janganlah kamu solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraidah. Ini satu peristiwa di mana Nabi dan angkatan tentera Islam dalam perjalanan ke perkampungan Bani Quraidah. Sebahagian sahabat mengatakan ia adalah perintah yang jelas, maka mereka solat asar. Bahkan dikatakan hampir habis waktu asar, mereka bersolat di perkampungan Bani Quraidah. Dan sebahagian sahabat bersolat di dalam perjalanan kerana mereka memahamkan ia adalah maksud Nabi supaya bersegera, bukan larangan untuk bersolat di perjalanan. Baik, saya bagi lagi satu contoh bagaimana khilaf di zaman sahabat. Jikalau kita pergi di Mekah melaksanakan haji ataupun umrah, kita akan melaksanakan satu rukun iaitu sa'i. Ini berlari-lari anak di antara Safa dan Marwah. Dalam jarak antara Safa dan Marwah ada satu tempat di mana kita dalam hukum fiqh disunatkan untuk berlari-lari anak, kerana di situ sewaktu Nabi dan sahabat sa'i, Nabi berlari-lari anak, dan ini disepakati oleh jumhur ulama, yang kita tahu dan kita amalkan. Tetapi Ibnu Abbas tidak berlari-lari anak di tempat yang berkenaan, di dalam jarak antara Safa dan Marwah yang berkenaan. Tetapi Ibnu Abbas berpendapat ia bukanlah perintah Nabi ataupun sunnah yang wajib diikut, kerana bagi Ibnu Abbas ia hanyalah Nabi menunjukkan umat Islam tidak lemah, umat Islam adalah cergas, kerana sewaktu Nabi dan sahabat bersa'i, ada sekelompok orang musyrikin yang melihat Nabi bersa'i, dan ketika sampai di jarak antara Safa dan Marwah di mana orang musyrikin itu berada, Nabi tidak lagi berjalan tetapi berlari-lari anak, Jadi bagi Ibnu Abbas, tujuan Nabi untuk berlari-lari anak adalah untuk menunjukkan umat Islam ketika beribadah pun cergas, tidak lemah. Itu bagi pendapat Ibnu Abbas. Jadi mazhab Ibnu Abbas ataupun pegangan Ibnu Abbas, ia tidak berlari-lari anak ataupun tidak mengatakan ia sunnah ataupun sunat dilakukan berlari-lari anak di tempat yang tersebut. Jadi apakah yang saya nak fokuskan di sini? Yang saya nak fokuskan di sini ialah tidak ada para sahabat yang lain walaupun jumhur yang mencaci atau mencela Ibnu Abbas, Tidak ada sahabat ataupun malah Ahlul Bait yang mengatakan Ibnu Abbas telah melakukan satu bid'ah ataupun Ibnu Abbas adalah bakal ahli neraka, kerana
mereka kemungkinan kebarangkaian besar para sahabat yang lain faham bahawa Ibnu Abbas telah beristihad ataupun memahami sunnah berlari-lari anak itu daripada sudut yang lain, daripada sudut mafhum, ya. Mereka faham bahawa Ibnu Abbas tidak memahami dari segi mantuk ataupun zahir, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana akhlak para sahabat ketika berbeza pandangan, ya. Mereka tidak mencaci, mereka tidak mencela, mereka tidak mengatakan Ibnu Abbas ataupun yang lain, ataupun sebahagian yang lain mengatakan sebahagian yang lain, ataupun yang bersolat di perkampungan Baitul Qarzah dan yang tidak bersolat, yang bersolat di perjalanan tidak mencaci, tidak mencela, tidak menerakakan sahabat yang lain yang tidak sepaham ataupun tidak memahami sebagaimana yang mereka faham, ya. Jadi di sinilah ada sesetengah daripada kita tidak berakhlak, ya, tidak berakhlak sebagaimana sahabat, ya. Kita mengaku kita mengikut sunnah, kita mengikut sikap salaf salihin, tetapi sebenarnya kita tidak mengikut apa yang salaf salihin lakukan, ya. Jadi khilaf yang berlaku di kalangan sahabat adalah kerana berbeza memahamkan, ya, berbeza memahamkan apakah maksud perintah Nabi atau maksud hadis, ya. Ada yang memahamkan secara mantuk, jika kata Nabi janganlah kamu buat, maka mereka pun tak buat, ya. Ada yang memahamkan itu adalah sebab yang lain, maka Nabi bukan yang melarang secara mantuk, ya. Jadi di sini kita hendaklah faham bahawa perbezaan pendapat itu ada dasarnya, ya, bukan tidak ada dasar. Maka kita tidak boleh untuk mengatakan pihak yang tidak sependapat dengan kita adalah ahli neraka atau ahli bedah. Jika kita melakukan demikian, maka kita dengan sendirinya secara langsung ataupun tidak langsung telah menerakakan sahabat, ya. Na'udzubillah min zalik. Maka berhati-hatilah kita, ya, berhatilah kita. Maka sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.